Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya harap kamu semua sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sila pastikan buku tulis ada bersama kamu untuk mencatatkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tanpa melenggahkan masa, marilah kita mulakan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk topik yang baru iaitu 4.3 hukum logaritma. Jadi ini adalah objektif yang kita akan capai sepanjang topik ini. Terdapat 5 objektif, tapi untuk kelas hari ini kita hanya akan capai 2 objektif sahaja, iaitu 4.31 dengan 4.32. Jadi di akhir pembelajaran ini, murid akan berupaya untuk menghubungkaitkan persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk logaritma dengan tepat, menentukan nilai logaritma sesuatu nombor dengan betul, dan akhir sekali membuktikan hukum logaritma dengan tepat. Okey, jadi kita akan terus masuk kepada objektif kita yang pertama, iaitu menghubungkaitkan persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk logaritma. Jadi kita akan lakukan penukaran indeks kepada logaritma dan juga sebaliknya, iaitu daripada logaritma ataupun logs kepada indeks. Jadi ini adalah rumus yang kamu kena ingat, dan kamu kena faham sepanjang kamu mempelajari tajuk log ni. Jadi kita ada dalam bentuk indeks, yang ni adalah dalam bentuk indeks. Okey, jadi kita nak tukarkan dia kepada bentuk log. Jadi kita nak hubungkaitkan bahawa kita nak menyatakan kedua-dua ni sebenarnya adalah sama. Cuma perbezanya adalah dia punya bentuk. Yang ni dalam bentuk indeks, yang ni dalam bentuk log. Jadi macam mana kita nak tentukan nilai bagi setiap ni? Jadi kat sini, indeks nombor kuasa, maknanya kuasa bagi indeks ni adalah nilai bagi log. Okey, manakala asas bagi nombor kuasa bagi indeks ni adalah asas bagi log. Okey. Okey, untuk kamu lebih faham, kita akan terus masuk kepada contoh. Okey, ni jadi adalah contoh yang kita nak tukarkan bentuk indeks kepada bentuk log. Jadi kat sini kita kena tengok yang kita tetapkan yang mana satu N, mana satu A, mana satu X untuk kita tuliskan dalam bentuk log ini. Jadi kita boleh tentukan bahawa 16 ni adalah N, 2 ni adalah A, 4 ni adalah X. Okay, jadi kita terus tulis dalam bentuk log. Log A 2, N kita adalah 16 sama dengan 4. Jadi tu je cara kita nak tulis. Okay, kalau saya senang nak ingat macam mana nak tentukan kedudukan ni. Kita tengok yang besar, yang besar ni kita akan jadi kecil, yang kecil ni akan jadi besar dekat log. Sebenarnya A kat sini besar kan, dia jadi A jadi kecil. X ni dia kecil, dia akan jadi nombor besar macam tu. Tu cara saya nak ingat. Jadi AX, sini AX. Okey. Okey, kita masuk contoh yang kedua pun sama. Kita tetapkan yang mana satu A, mana satu X, mana satu N. Jadi ni adalah A, yang ni adalah X, yang ni adalah N. Jadi kita terus tulis dalam bentuk log. Log, apa dia punya A? 3. Dia punya N? 1/81. Boleh juga buat kurungan. Sama dengan negatif 4. Jadi ni adalah asas untuk penukaran indeks kepada log. Kita masuk contoh yang seterusnya adalah kita tukar dalam bentuk log kepada indeks. Jadi sama je, kita tentukan yang mana satu A, N dengan X. Jadi yang ni adalah A, yang ni adalah N, yang ni adalah X. Jadi kita tulis dalam bentuk log, iaitu apa dia punya N? 27. Sama dengan A dia adalah 3. X dia adalah 3. Jadi kita tengok, betul tak? 3 kuasa 3 akan dapat 27. Betul kan? Jadi kita telah tukarkan dia dalam bentuk indeks. Jadi ini adalah beberapa contoh
yang kamu boleh tengok kat sini adalah bentuk indeks, yang ni adalah bentuk log. Okey, jadi sini 4 kuasa kosong sama dengan 1. Kan? Mana-mana nombor yang kuasa kosong akan dapat 1. Jadi kita tukarkan dalam bentuk log. Samalah kita tukar yang mana satu A, mana satu N, mana satu X. Jadi ini adalah contoh-contoh. Ada juga beberapa contoh lain, iaitu log A 1 sama dengan kosong. Betul kan? Jadi bila log A 1 kita akan dapat kosong. Jadi kalau kita tukarkan dia dalam bentuk indeks, kita akan dapat A kuasa kosong sama dengan 1. Betul kan? Apa-apa nombor yang kuasa dia kosong, kita akan dapat 1. Ikutlah nombor dia 100 ke 1000 ke sejuta ke, bila kuasakan dengan kosong dia akan dapat 1. Jadi sama juga macam ni, log A sama dengan 1. Jadi kita boleh tulis juga A kuasa 1 akan dapat A balik. Jadi kat sini kita nak buktikan bahawa bila A, apa-apa nombor yang dikuasakan dengan 1 akan dapat nombor tu balik. Okey, jadi sekarang ni kita akan masuk bagi log asas 10. Jadi kat sini kita bagi tahu logaritma biasa ialah logaritma dengan asas 10. Jadi kita sekarang ni kita nak tukarkan log 10 ni. Kalau kita nak selesaikan yang log 10, kita contohlah kita ada log 10 tapi kita tak tahu nilai X ataupun kita tak tahu nilai N. Jadi nak tentukan dia, kita boleh buat anti-log. Okey, jadi ada dua contoh kat sini. Yang ni kita boleh kita cuba selesaikan guna kalkulator. Saya tunjuk cara nak selesai guna kalkulator. Jadi kat sini kita tak tahu nilai P kat sini berapa. Jadi nak cari nilai P ni, kita kena anti-logkan dia. Jadi kita ubah jadi bentuk anti-log, iaitu anti-log. Sekarang ni X dia kita nak anti-logkan dia. Kita punya X sekarang ni adalah 2.831 sama dengan P. Kita tak tahu nilai P. Jadi nak cari nilai P, kita kena anti-log 2.831. Jadi kita boleh gunakan kalkulator. Cara dia, kita tekan shift, tekan 10 kuasa ni, log ni, tekan log. Jadi kita masukkan nilai dia, anti-log berapa? 2.831. Jadi kita akan dapat sama dengan, okey, jadi inilah nilai dia, nilai P sama dengan 677.6415 seterusnya. Okey, jadi macam mana cara nak selesaikan yang ni pula? Guna kalkulator. Kita masukkan je. Kita masukkan nilai log 10. Kita tekan log. Semula kita tekan log. Kita masukkan nilai 10. Tu kita masukkan kat situ 23. Jadi kita akan dapat, jadi log 10 23 sama dengan 1.3617 dan seterusnya. Jadi kita terus masukkan yang seterusnya. Okey, seterusnya selesaikan setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, tadi kita cuba nak pastikan dengan menggunakan kalkulator, tapi kali ni kita cuba tanpa guna kalkulator. Jadi nak selesaikan ni, kita ingat balik rumus yang kita belajar tadi, iaitu apa dia tadi? A kuasa X sama dengan N adalah sama juga dalam bentuk log dia, log yang besarnya akan jadi kecil, A N sama dengan X. Okey, jadi kita tukarkan ni dalam bentuk log. Jadi kat sini kan log kita tak ada nilai X, jadi kita gantikan sini X. Jadi 2 ni adalah A, 32 ni adalah N, yang ni adalah X. Jadi kita tukarkan dalam bentuk indeks. Jadi nilai A adalah 2 kuasa X sama dengan 32. Okey, jadi sekarang ni kita nak selesaikan yang ni dalam asas 2. Okey, jadi nombor apa? Nombor 2 darab berapa kali kita dapat 32? Okay, kita cuba kira. 2 darab 2, kita akan dapat 4. Kita tak dapat lagi 32. Kita darab lagi sekali 2. Kita akan dapat
4 darab 2, 8. Okey, tak dapat lagi. Kita darab lagi 2. 8 darab 2, kita akan dapat 16. Okey, tak dapat lagi. Darab lagi 2. 16 darab 2, kita akan dapat 32. Jadi kita kira berapa banyak 2, nilai 2 yang kita guna. 3, 4, 5. Jadi 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 5. Okey, saya suruh kamu ingat balik kan rumus indeks. Jadi bila dia punya asas ini sama, kita boleh andaikan bahawa X sama dengan 5. Jadi kita selesailah untuk yang A. Kita selesaikan untuk B pula. Sama, kita tukarkan dia dalam bentuk indeks. Jadi yang ni adalah A, ni adalah N sama dengan X. Okey, jadi A dia adalah 2 kuasa X sama dengan 2, 5, 6. Okey, sekarang ni kita dah kira sampai 32 kan. Kita kira lagi. 32 darab 2 dapat 64. Okey, kira lagi darab 2. 64 darab 2 akan dapat 128. Okey, darab lagi 2. So kita tak dapat lagi 256. Darab lagi 2. Okey, kita dapat 2, 5, 6. Jadi berapa banyak 2 kita guna? Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 8. Okey, 2 kuasa 8 dapat balik 2, 5, 6 ni. Jadi okey, kita tengok balik hukum indeks. Bila base sama, asas dia sama, kita boleh andaikan X sama dengan 8. Jadi inilah cara nak selesaikan log. Jadi kalau kita dalam bentuk log, kita susah nak selesaikan. Jadi kita kena tukarkan dia dalam bentuk indeks terlebih dahulu. Okey, kita teruskan lagi. Cari untuk soalan ni, kita punya nilai yang kita tak tahu dekat sini. Tapi untuk soalan yang ni, kita tak tahu dia punya N ni, kita tak tahu. Okey, X dia kat sini. Okey, jadi kita nak selesaikan untuk mencari nilai ni. Sama, kita tukarkan dalam bentuk indeks. Okey, hukum indeks tu jangan lupa. Okey, log A sama dengan X. Okey, kita tukarkan dalam bentuk indeks. Jadi A dia 3 kuasa 4 sama dengan X. Kan? Jadi kita boleh terus cari nilai X. X sama dengan 3 kuasa 4 apa? Okey, 3 darab 3 darab 3 darab 3. Okey, 3 kuasa 3, 3 darab 3, 9. 9 darab 9, 3 darab 3, 9. 9 darab 9, 81. Jadi X sama dengan 81. Sama juga kita kira yang ni. Jadi kat sini dia punya A adalah 4. Dia punya X adalah 1/2 sama dengan X. Kita tak tahu nilai X. Jadi samalah kita kira. X sama dengan 4 1/2. Okey, indeks. Kalau 1/2 ni kita sama juga dengan punca kuasa 4. Set 4. Okey, jadi set 4. Nombor apa yang dibahagi 2? Sebab sini 2 sebenarnya tapi dia tak tulis. Okey, kalau 3 ke atas baru kita tulis nilai kat sini. Jadi berapa dibahagi 4 darab 2, nombor apa yang didarab 2 kali akan dapat 4. Okey, jadi 2 darab 2. Jadi set 4 sama dengan 2. Jadi X adalah 2. Okey, jadi kita telah selesai dengan objektif yang pertama. Seterusnya kita akan teruskan dengan objektif yang kedua, iaitu hukum logaritma.